Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Thumma ila khususan ruh al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu al-bari wa qaddasallahu sirruh. ثم إلى خصوصا روح العالم العلامة الشيخ أبو علي البنجري الندوي المالكي أحمد فهمي ابن زمزم رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره. ثم إلى خصوصا روح العالم العلامة شيخي وشيخنا أبو ياب باخر الأنوار ابن الشافعي الترياقي المجددي حفظه الله تعالى ومتعنا الله بصحته. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik serta hidayah daripada Tuhan, Allah Ta'ala telah himpunkan kita di dalam majlis ilmu pada ketika ini. Moga-moga segala amal-amal yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat jadi bantuan, bekalan serta pertolongan kepada diri kita sendiri di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu al-bari wa qaddasallahu sirruh, yang diterjemahkan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abu Ya Ahmad Fahmi Ibn Zamzam
rahimahullahu taala alaihi wa qaddasallahu sirruh. Sambung daripada pertemuan kita yang lalu. Muka surat berapa adik? Ustaz tak ingat dah. 2 bulan dah kita tak berjumpa. Tak sihat saya, dan alhamdulillah kali ni alhamdulillah boleh. Muka surat 40 no. Hakikat ubudiyah ke makna tawakul. Okey, pati al-mutasawwif no. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, nasihat ke-17, iaitu nasihat yang ke-17 ni pati ilmu tasawuf, yakni inti pati ilmu tasawuf. Yang dimaksudkan pati ni seperti buah kelapa. Buah kelapa ni dalam dia tu ada isi dia lah, no? Yang dinamakan apa, isi dia nyok lah, kan? No? Buah nyok, ada nyok dalam tu. Dan di dalam nyok tu, isi kelapa tu, dia ada santan. Santan tu inti pati ataupun pati daripada buah kelapa ataupun buah nyok, no? Ilmu tasawuf ni dia ada pati dia. Pati ilmu tasawuf ni iaitu sesuatu yang ada di dalam ilmu tasawuf yang hanya boleh dinikmati oleh orang yang bertasawuf, orang yang benar-benar beramal dengan ilmu tasawuf. Kerana tasawuf ni dia ada yang betul-betul beramal dengan ilmu tasawuf, dan yang keduanya mutasawwif, orang yang berpura-pura beramal dengan ilmu tasawuf. Dia mengaji ilmu tasawuf tetapi tidak mengamalkan segala ajaran-ajaran ilmu tasawuf tersebut. Dinamakan mutasawwif, orang yang berpura-pura dengan ilmu tasawuf, no? Orang yang berpura-pura dengan ilmu tasawuf, dia tidak akan mendapat pati ataupun inti pati ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni yang hanya boleh mencapai ataupun mengecapi inti pati ilmu tasawuf, iaitu orang yang bersungguh-sungguh beramal dengan ajaran tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah daripada Nabi SAW. Segala dalil-dalil tentang ilmu tasawuf terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukanlah ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang sesat, tak. Adapun orang yang sesat yang mengikuti ajaran ilmu tasawuf, itu individu tersebut, bukan ilmu tu. Pemahaman individu tersebut yang sesat, yang tidak berguru dengan mursyid, orang yang alim dalam ilmu tasawuf, menyebabkan dia tu tersesat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak mengaji tentang pati ilmu tasawuf supaya kita benar-benar faham apa tu ajaran Islam yang sebenar. Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak dengan kita, dan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sekalian para sahabat, dan ilmu Nabi SAW sampai kepada kita. Apakah maksud baginda dengan sekalian ilmu-ilmu wahyu yang disampaikan? Kerana kita yang berada di penghujung zaman ni, banyak orang dia tak ambil berat tentang iman yang Tuhan letakkan di dalam hati dia. Kunci syurga Allah Ta'ala dah beri dah kat kita ni. Kita lahir ke dunia beriman, tak payah nak masuk Islam sekali lagi. Keluar beranak-beranak teriak tu teriak orang beriman. Tak susah kita nak mengakui Allah Subhanahu wa taala tu Tuhan. Tak susah kita nak mengakui di dalam hati kita bahwasanya Nabi SAW tu adalah salah satu utusan daripada utusan-utusan Allah.
Tak susah untuk kita mengakui kewajipan-kewajipan di dalam syariat agama. Kita mengaku semua tu kerana Allah Ta'ala sudah campakkan di dalam hati kita keimanan. Cuma nak masuk syurga ya. Iman ni tiket syurga. Tak ada iman tak boleh masuk syurga walaupun sebentar. Orang yang beriman tidak akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka walaupun imannya hanya sebesar biji sawi. Itu hadiah Tuhan kat kita. Nak kata apa ni? Kita nak tolak iman daripada hati, mana boleh? Siapa berani murtad? Tak berani. Tak berani. Pasal celupan iman tu dah kejap dalam hati kita dengan perkara akhirat, dengan perkara-perkara yang hanya kita imani, kita percaya sungguh. Kita percaya sungguh. No? Jadi untuk menyinarkan iman tu dengan lebih sempurna tak dapat tidak daripada i'tiqad yang sahih, kemudian mestilah dicelup dengan amalan, dengan ilmu tasawuf serta amalan-amalan tasawuf. No? Jadi saya tak bahaslah dari segi nama tasawuf, kita tak bahas pasal dia akan jadi panjang. Kerana tasawuf ni dia banyak pendapat tentang nama-nama dia. No? Tetapi maksud yang masyhur daripada ilmu tasawuf iaitu layyinul qalbi. Ilmu tasawuf ni iaitu ilmu yang mendidik hati kita supaya menjadi lembut, supaya hidup hati kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengikuti ajaran tasawuf serta beramal dengan ilmu tasawuf, ia akan membawa akhlak kita menjadi akhlak yang sempurna, akhlak yang baik seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kata muallif rahimahullahu taala, wahai anakku yang tercinta. Anakku ni kena kepada siapa? Anak murid Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Sat. Okey. Anakku di sini terkena kepada anak murid Al-Imamul Ghazali rahimahumullahu alaih. Iaitu orang yang menghantar surat kepada Al-Imam, memohon kepada Imam beberapa nasihat untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan dia. Ketahuilah bahwasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Ilmu tasawuf ni dia ada dua unsur. Baik, sebelum kita sampai kepada dua unsur ilmu tasawuf ni, terlebih dahulu kita kena faham. Ilmu tasawuf dia ada peringkat fardu ain dan dia ada ilmu tasawuf suluk. Ilmu tasawuf fardu ain, mudah cakap, kitab penawar bagi hati. Kita mengaji habis daripada mula sampai habis kitab penawar bagi hati, itulah ilmu tasawuf yang fardu ain. Iaitu perkara-perkara yang wajib kita pelihara daripada melakukan maksiat dan letakkan benda tu di dalam ketaatan, iaitu anggota yang 7 kita. Mula daripada mata sampailah kaki dan 2 belah tangan. Kemudian bahagian dalaman, bahagian rohani, iaitu bahagian hati kita yang wajib kita sucikan, iaitu sifat-sifat yang tercela seperti takabur, seperti riak, seperti ujub, seperti dengki, seperti pemarah dan sebagainya. Ada 10 sifat yang kita kena tahu, dan kita juga kena tahu cara nak mengubati hati kita daripada penyakit-penyakit rohani yang tersebut. Yang tu fardu ain. Habis 10 sifat tercela tu, masuk pula pada bahagian 10 sifat yang terpuji, yang mana hati kita wajib untuk bersifat dengan segala sifat terpuji tu. Mula daripada sabar, kemudian takut, kemudian harap, ikhlas, syukur, redha, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati mati, dan banyak lagi 10 sifat
yang mana wajib kita bersifat dengan sifat tersebut, dan kita juga perlu tahu cara nak bersifat dengan sifat tersebut dan supaya sifat tersebut melekat, menetap di dalam hati kita. Itu tasawuf fardu ain. Nak lepas tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ni tak dapat tidak, mesti semua orang kena mengaji. Kalau tak mengaji yang ni, berdosalah kita. Kita tanya diri kita, macam mana kita nak ikhlas? Kita nak ikhlas ni macam mana? Tahu tak? Dia ada cara dia. Kalau tak tahu, berdosa. Macam mana kita nak buang sifat riak daripada hati kita? Dia ada cara dia. Kalau kita tak tahu nak buang, mesti kita riak. Pasal dia asal, usul sifat kita, nafsul amarah. Maka berdosa kita. Macam mana kita nak bersyukur ke hadirat Allah dengan nikmat yang Tuhan bagi? Dia ada cara dia, dia ada teknik dia, dia ada formula dia. Macam ilmu matematik lah. Dia ada formula dia dalam satu-satu tu. No? Begitulah juga dengan agama kita. Dia ada formula tiap-tiap sesuatu tu. Seperti mana bentukan kita sembahyang, macam itulah juga dididikan hati kita. No? Yang ni kita kena tahu. Tak tahu, berdosa. Berdosa kecil ke berdosa besar? Berdosa besar. Jadi wajib kita kena mengaji ilmu tasawuf yang fardu ain. Kitab dia senang, penawar bagi hati. Kalau kitab Jawi. Kalau kita Arab, Al-Arba'in fi Usuluddin, karangan Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. Yang tu. Yang ni yang lengkap lah. Ada kitab lain, Thimarul Jannah, karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi dia tak, pendetilannya kurang sikit daripada dua kitab yang saya sebut ni. No? Okey, habis. Kemudian naik peringkat yang kedua, tasawuf suluk. Kalau tasawuf fardu ain, nak melepaskan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tasawuf suluk ni, dia nak mengangkat martabat kita di sisi Allah. Mula martabat orang yang adil, kemudian nak naik martabat orang yang warak, kemudian nak naik martabat orang yang zahid, kemudian nak naik martabat orang yang muhibbin, kemudian nak naik ke martabat orang yang radin, orang yang redha dengan Allah. Dia mesti melalui tasawuf suluk. Kitab tasawuf suluk yang masyhur iaitu Minhajul Abidin, karangan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Kalau kita nak angkat martabat kita, kita mesti ikut panduan di dalam kitab tu serta beramal dengan ajaran-ajaran, ilmu-ilmu yang terdapat di dalam kitab Minhajul Abidin. Kemudian nak naik lagi, tak puas hati dengan keadaan kita di hadrat Allah Subhanahu wa taala, mesti ambil bahan ataupun mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Yang ni setinggi-tinggi kitab tasawuf yang bangsa suluk lah. Ada lagi tasawuf falsafah apa semua tu, tapi hak tu saya tak galakkan mengaji. Pasal apa? Pasal kalau nak mengaji kitab tu, biarlah nafsu kita tu dulu di dalam nafsu mutmainnah terlebih dahulu. Macam martabat 7 boleh nak mengaji, tapi kalau kita duk nafsu amarah ni, mengaji yang tu macam tikus tengok besi. Nak makan pun tak boleh. Martabat ahadiyah, martabat wahdah. Kita yang nak mengaji ni mula-mula yang ilmu fardu ain, tasawuf yang fardu ain, kemudian tasawuf suluk. Juga tasawuf yang suluk ni iaitu kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Juga kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Tu semua tasawuf suluk. Nak mengaji semua tasawuf suluk ni, dia mesti lepas penawar bagi hati tu, ataupun Al-Arba'in fi Usuluddin tu, ataupun kitab ni mesti kena lepas yang ni dulu. Kalaulah kitab ni kita tak mengaji, tiba-tiba kita masuk di dalam lautan yang luas dalam ilmu tasawuf, yang tu jadi kalang kabut. Lalah Doraemon yang dapat. Dia jadi Doraemon. Nobita jadi macam tu lah. Geng kedai kopi hidup sembang pandai, amal tak ada apa pun. Baik. Jadi tasawuf ni dia mempunyai dua unsur. Tasawuf mana? Tasawuf suluk, bukan tasawuf yang fardu ain tu. Dua unsur. Pertama daripada dua unsur tu istiqamah. Apa dia tu? Tetap pendirian.
hati kita bulat, jujur, nak dengan Allah. Yang tu dulu. Tanya tengok. Kita nak ada redha Tuhan. Tanya dengan hati, jawab. Kena jawab dengan hati. Betulkah kita nak syurga Allah tu? Kena jawab dengan hati kita. Pasal jalan nak pi redha Tuhan, jalan nak pi syurga Allah, semua yang berlawanan dengan hawa nafsu, yang mesti kita kena tinggal. Nak betul ke? Tanya diri kita, jawab. Baru ada unsur istiqamah. Barulah amalan-amalan yang kita buat tu tetap, walaupun kita sakit, walaupun kita payah, walaupun kita malas, walaupun apa saja rintangan, kita akan tetap beramal seperti mana yang dituntut oleh syarak. Kita bukan jadi baik hanya selepas balik umrah. Bukan. Kita bukan jadi baik hanya di dalam surau atau di hadrat ataupun di hadapan guru kita. Sekalian kehidupan kita, kedipan mata, hembusan nafas, kita duduk di dalam kebaikan. Sekiranya jatuh kita di dalam dosa, maka tetap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal hati kita dah bulat, tetap pendirian nak kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nak kasih sayang Allah, nak redha Allah Subhanahu wa taala, nak rahmat Allah, nak balasan syurga, nak segala nikmat-nikmat yang baik, yang mulia di hari akhirat kelak. Bulat hati kita. No? Tu unsur yang pertama, pati ilmu tasawuf. Yang kedua, yang kedua unsurnya baik kelakuan dengan makhluk, yakni berakhlak mulia dengan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita baik dengan kedua ibu bapa kita sendiri. Akhlak yang paling mulia perlu kita tunjukkan kepada ibu bapa kita. Kedua dengan guru-guru kita. Ketiga dengan isteri kita. Keempat dengan anak kita. Kelima dengan adik-beradik kita. Adik, abang, kakak. Keenam dengan sahabat. Keenam dengan adik-beradik kita juga. Orang panggil sepupu, pak menakan, apa-apa semua tu. Ketujuh dengan sahabat-sahabat kita. Ke-8 dengan jiran-jiran kita. Ke-9 dengan sekalian orang yang mukmin. Ke-10 dengan sekalian hamba-hamba Allah Ta'ala, tak kira mukmin ke kafir. Cuma yang ke-10 ni, mukmin yang fasik ke, orang kafir ke, dia ada syarat. Dia ada huraian situ. Hak yang ke-10. Yang lain tu kita mesti berkelakuan baik dengan makhluk. Cara kita nak bercakap, cara kita nak menjawab, cara kita nak memandang dengan sekalian yang dituntut supaya kita berbuat baik ni. Dia ada peraturan-peraturan dia. Contohnya mak kita nak bercakap dengan kita. Macam mana kedudukan kita, badan kita, muka kita dengan bonda kita ataupun ayahanda kita. Yang kata kelakuan baik, kelakuan dengan makhluk ni, iaitu akhlak yang mulia tu macam mana. Dia ada ajaran-ajaran, dia ada peraturan-peraturan dia. Orang yang beramal ataupun orang yang dapat pati ilmu tasawuf di dalam hati dia, segala layanan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala menempati layanan Nabi kepada umat. Serupa tu, tidak ada seorang pun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan berkecil hati dengan sifat dia. Kalau sampai tahu tu, dia orang yang mendapat pati ilmu tasawuf, iaitu mempunyai akhlak mulia. Jadi ilmu tasawuf yang kita mengaji, dia akan bawa kita ke situ. Yang pertama, istiqamah di dalam amal dan istiqamah dalam meninggalkan maksiat, istiqamah di dalam mujahadah, istiqamah di dalam riyadhah. Kemudian yang kedua, segala amalan-amalan yang kita istiqamah tadi, yang kita berlanjutan melakukan amalan-amalan tersebut, akan membentuk kepribadian yang elok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Allah Subhanahu wa taala, kelakuan yang elok menurut timbangan syarak. Saya kaitkan akhlak yang mulia tu mengikut timbangan syarak, bukan timbangan adat.
Bukan timbangan adat manusia. Kadang-kadang kita jumpa bagus dia tu, surah dia manis, layanan dia elok, tapi pakai seluk pendek ke mana tu orang yang bagus tu. Sweet lah dia tu, cakap dengan kita elok, sungguh dia mengurat hang playboy. Tu timbangan adat, saya berkenal lah kat dia tu, cakap dia lemah lembut tapi tak semayang. Tu timbangan adat. Kalau timbangan syarak lain. Akhlak kita tu mengikut peraturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dirungkaikan oleh para alim ulama. Kerana akhlak agama ni tak semestinya semua perkara, semua hal, semua keadaan dia lembut. Tak. Ada ketika dia kerah, dia kena kasar. Ada ketika dia kena lembut. Dia ada kerah, dia ada lembut. Sebab tu saya kaitkan dengan timbangan syarak. Baik. Itu dua unsur ilmu tasawuf. Yang pertama istiqamah, kita tetap pendirian kita, dan yang keduanya baik kelakuan kita dengan sekalian makhluk. Apabila ada dua ni pada kita, sesungguhnya kita telah mendapat intipati ilmu tasawuf. Orang yang nak selamat di atas titian sirat dan segala perkara di hari akhirat, mesti dia kena ada dua ni dalam diri dia. Kalaulah dia tu orang yang membaca Quran yang tidak istiqamah, maka Al-Quran yang dia baca tu mana mungkin membentuk kepribadian dia, mana mungkin mengikis sifat-sifat yang tercela di dalam hati dia. Tak mungkin. Pasal dia baca seminggu sekali, dia tak mulazamah. Bila dia rajin dia baca, bila dia malas dia berhenti. Macam kita makan ubat lah. Apabila kita rajin kita makan ubat, dengan penyakit kita. Apabila kita malas kita berhenti makan ubat bila penyakit kita nak sembuh. Begitulah juga penyakit hati. Penyakit hati ini dia kena hari-hari didik dia, kena hari-hari tarbiyah hati, kena hari-hari ubati hati. Barulah dia akan keluar segala takabur, segala sombong, segala sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Macam mana yang kita tahu kata hati kita tu dah bersih, hati kita tu dah suci daripada sifat-sifat tercela, hati kita tu dah tak bersifat dengan sifat-sifat tercela, yakni di dalam hati kita tu ada satu guideline, ada satu benda, ada satu ingatan yang sentiasa kita pegang. Apa dia ada? Aku ni hamba Allah. Kalau orang buat kita bagi marah, yang itulah yang ada. Kalau orang buat kita bagi kusut fikiran kita, yang itulah ada dalam hati kita. Buat apa bergaduh, buat apa tengking, tu hati baik. Walaupun yang mendatang daripada keadaan-keadaan yang tak baik, bala-bala Tuhan, dalam hati kita ada yang tu. Cek tengok ada tak. Kalau kita sakit ni, kena gerd tengah-tengah malam pukul 4 pagi, duk menjerit sakit, aduh ya Allah sakitnya, dalam hati kita tu ada apa? Ada kadang-kadang celaka esok nak pergi, minta maaf bahasa Kedah esok nak pergi kerja, malam ni sakit pula. Kalau ada yang tu tak, kita balik rumah letih kerja, sampai-sampai bini buat tak layan tak layan. Apa yang ada dalam hati kita? Hai, pasal nak dapat adik seorang lagi kan. Nak tu aja. Duk buat tak layan ni kan, pasal lagi nak ada madu original ni kan. Yang tu dalam hati kita panas baran. Apabila orang umpat kita, orang kata kat kita macam-macam, kita pula dengar benda tu, kita pula tahu benda tu. Apa yang ada dalam hati kita? Sakit. Yang ada dalam hati kita nak membalas. Yang ada dalam hati dia kecaman-kecaman terhadap orang yang kata kita, umpatan tu. Yang tu tak okey. Yang okey apa dia? Sabar. Yang okey apa? Damai. Yang okey apa? Dalam hati kita nampak kata kelemahan makhluk. Kalau ada dalam ni, dalam hati kita, benda-benda yang saya sebutkan ni, dia ada seolah-olah dataran tu dalam hati kita, yang tu duk melekat dalam hati kita, maksudnya kita sudah dapat natijah daripada istiqamah amal kita, dan juga kita sudah bersifat dengan kelakuan baik kelakuan dengan makhluk Allah, yakni akhlak yang mulia.
boleh periksa sendiri. Isu apa akan jadi. Jadi setiap bencana, setiap keadaan yang Tuhan hadapkan kepada kita hari-hari itu yang berubah-ubah tu, semua tu mendatangkan hikmah yang baik untuk diri kita bagi orang yang menyelidiki pribadi dia. Orang yang insaf, orang yang memang nak dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati aku ni tak okey lagi. Pasal apa? Pasal apa pula jadi keadaan ni aku tak ingat Allah. Aku tak dapat sabar, aku tak dapat syukur. Kerana sabar, ingat Allah, syukur, redha, kasih kepada Allah, semua tu dia sifat hati dan ada keadaan-keadaan jiwa yang berlaku di dalam hati kita. Keadaan tu, perasaan kita. Baik. Moga-moga boleh faham apa yang saya sampaikan ni. Kalau tak faham, ramai lagi, insya-Allah sampai ke peringkat tu fahamlah. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, maka sesiapa yang tetap pendiriannya istiqamah dan baik akhlaknya dengan manusia serta ia bergaul dengan lemah lembut. Tu. Mai tang manusia dia bergaul dengan lemah lembut. Apa dia maksud lemah lembut? Iaitu hati kita tu memandang semua perkara ni dengan kebaikan. Dan hati kita tak mau langsung bersifat dengan payah ataupun memayahkan keadaan. Contohnya anak kita bercerai dengan menantu kita. Ini paling mudah. Kita nak apa? Nak mudah, nak bahagia, nak harmoni. Kita menerima hukum tolak di dalam syariat beragama. Kalau tak ada hukum bercerai ni dalam agama kita, mampu habis orang perempuan. Jadi gila habis. Pasal tak ada jalan keluar dalam setiap permasalahan yang mereka timbul. Dan begitulah juga dengan orang lelaki. Jadi kita menerima hak tu. Menerima hak tu adalah hukum Allah, dan menerima keadaan yang berlaku kepada kita tu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang elok, hati yang istiqamah, hati yang mana baik akhlaknya dengan semua manusia, dia nak apa daripada benda tu? Dia nak damai. Dia tak mau benda menyulikkan. Dia tak mau benda tu berlaku dendam dan sebagainya. Nak buat macam mana dah tak sesuai, okey berpisah. Yang tu dinamakan orang orang yang lemah lembut dalam pergaulan dia sesama manusia. Dia pertahankan hak dia. Dia pertahankan hak dia di mahkamah, tetapi bukan dalam bentuk pemberontakan. Dia bertahan, saya nak jaga anak ni contohnya. Dia pertahan. Yang mana dia dapat, dia menerima. Yang mana tak dapat tu, dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang paling penting harmoni. Tu maksud lemah lembut di sini. Bergaul dengan lemah lembut. Susah benda ni. Susah nak buat. Kerana inilah sifat Nabi SAW. Baik. Maka orang itu ialah seorang sufi. Kalaulah seseorang tu tetap pendirian dia, bulat pendirian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak dia baik, pergaulan dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala lemah lembut, maka itulah orang sufi. Bukan tunggu nak pakai sorban yang besar, bukan tunggu nak pakai rida, bukan nak tunggu jubah putih, bukan nak tunggu dia ulama yang besar. Boleh jadi dia pengarah dalam agensi kerajaan, boleh jadi dia pegawai dalam satu agensi kerajaan, boleh jadi dia cikgu taska, cikgu pasti, cikgu tadika. Tetapi kalau ada akhlak ni, yang mana terjadinya akhlak ni, terjadinya istiqamah ataupun tetap pendirian ni daripada bentukan ilmu tasawuf. Tu orang sufi, ahli sufi yang tu. Yang duk mengajar kitab ni macam saya ni belum tentu ahli sufi. Baik. Jadi kalau kita nak kenal diri kita, keadaan kita, akhlak kita macam mana, tengok benda-benda ni. Pergaulan kita dalam apa jua keadaan macam mana. Adakah kita mendahulukan lemah lembut ataupun kita mendahulukan panah barat? Ada sebahagian orang berlemah lembut dengan kawan-kawan dia. Balik rumah, boleh dapatlah dengan bini. Tanya banyak, tahu orang letih dengan bini. Kalau dengar awak tu haji, tu apa tu haji cakap saya tak dengar. Lembut dengan kawan-kawan kan.
Tak jadi sebab hak tu bukan istiqamah. Hak tu bukan tetap pendirian. Yang kata istiqamah tetap pendirian ni mai pilah dengan siapa? Ikut susunan yang saya bagi tadi. Paling baik dengan mak ayah, kemudian guru, kemudian bini lah ataupun suami, kemudian anak. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sebaik-baik daripada kalangan umat aku mereka yang berlemah lembut dengan isterinya. Kalau kita nak tengok kita umat yang baik ke tak, tengok dengan bini kita macam mana. Cengih kan. Tambah-tambah lagi depa kontrol kita kan. Nak pi kok nu tak boleh, nak pi kok ni tak boleh, cek habis handset tu. Kekallah selama-lamanya dengan wahid tu, dengan seorang tu. Baik. Kata muallif rahimahullahu taala, istiqamah. Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapat keindahan pribadinya. Tu maksud istiqamah. Istiqamah ni tetap pendirian kita, sentiasa mudawwamah, berkekalan amalan kita. Kita korbankan kehendak nafsu kita, kehendak nafsu nak bersembang, kehendak nafsu nak berkawan, kehendak nafsu nak bersosial, kehendak nafsu nak tengok IG, nak tengok Instagram, nak tengok Facebook, nak tengok Twitter, nak tengok halaman-halaman lucah, nak buatlah benda-benda yang mengarut. Kita lawan semua tu pasal apa? Pasal kita nak beramal ibadat. Jadi nak dapat istiqamah ni pertamanya kena ada amalan yang khusus. Pagi selepas subuh apa amalan kita? Selepas zuhur apa amalan kita? Sebelum zuhur apa amalan kita? Waktu duha apa amalan kita? Selepas asar apa amalan kita? Tak banyak pun tak apa, sikit-sikit. Selepas maghrib macam time ni, prime time ni mengaji. Sehari selepas Aisyah apa amalan kita? Sebelum nak tidur apa amalan kita? Bangkit tahajud apa amalan kita? Sikit-sikit semua tu. Apabila amalan tu kita buat dengan istiqamah, tetap pendirian kita, maka segala bentuk yang menghalang daripada kita beramal dengan amalan-amalan yang kita bawa tu kita lawan. Contohnya waktu pagi, selepas daripada subuh tiba-tiba kawan mai, kawan hantar mesej, jom keluar pi makan roti canai di mana, di Derang. Roti canai janda ada situ kan, di Derang. Tuan-tuan masuk dalam paper tu. Jomlah ustaz, kami nak belanja. Contohnya ni tangan duk pegang biji tasbih ni, duk ada 400 lagi wirid tak habis. Nak tinggal yang ni ke nak pi roti canai tu? Best tu roti canai tu. Roti canai dapat, orang lain pun dapat kan. Macam mana istiqamah ni? Minta maaf anda tak boleh pagi ni. Apa siapa pula tak boleh? Adalah benda. Yang tu nak kena korban. Petang-petang nak baca surah apa? Suratul Waqiah. Lepas tu baca apa? Daur al-A'la. Pasal apa? Nak murahkan rezeki. Orang main rumah, jom pergi main futsal. Nu bola duk sepak kena palanggul, pumpang. Nak mana? Nak main bola ke yang ni? Tu maksud dia kena berkorban hawa nafsu. Tu berkorban hawa nafsu. Ni semua tengah duk korban hawa nafsu ni. Duk di pusat ni. Tengok nanti ni. Umur 19, umur 20, umur 23. Kawan-kawan yang kat taman kita, depa tu ada masalah dengan kekeluargaan depa. Dapat isteri ataupun suami tah apa-apa, naik turun mahkamah. Yang kita duk mengajar Quran, damai saja hidup kita. Tak berasa sulit macam orang lain. Rezeki tak banyak, kereta pun naik bukan kereta mewah Porsche apa semua. Takat naik kereta apa dia, Volkswagen ni paling tinggi pun kan. Ataupun Merc macam-macam tu lah, duk pergi mengajar Quran kan. Taklah hebat macam orang lain, tapi hati tenang, duk pegang biji tasbih, duk Allah. Pasal apa jadi gitu waktu umur 25, 26 adik-adik kita ni? Pasal Allah ni lah duk korban jihad hawa nafsu. Baik. Jadi jangan kalang kabut dengan keadaan kita. Baik. Jadi istiqamah tu kena korban kehendak nafsu kita. Kalaulah kita sentiasa menurut hawa nafsu, apa nafsu suruh kita buat,
Yang tu tidak ada istiqamah, dan kita tidak akan mendapat intipati ilmu tasawuf, kedamaian dunia dan kedamaian akhirat. Tak dapat. Letakkan target umur 40 sembahyang, hati dah terbuka dengan nafahat dan futuhat umur 40 tu. Macam tuan-tuan kita yang umur 60 tu berjemaah, semua tu kalau Allah Ta'ala buka hijab, boleh nampak di kepala mereka duk bayang apa tu. Mata tengok tempat sujud, tapi hati tak damai, boleh nampak segala berhala-berhala dunia, segala benda-benda yang mengganggu kekhusyukan. Ada ditunjang seorang di Jitra yang duk mengaji kat saya, kami panggil Faizal Tahir Jitra, sebab dulu Mak Romeo kan, sekarang dah berumur, dah pencin kan, dah tak boleh nak buat apa, masuk masjid surau, ustaz tak payah ustaz, dulu saya playboy sangat, sampai ketua ni otak saya duk playboy juga. Takbir atau ihram teringat betina waktu dalam sembahyang. Pasal apa? Pasal dia tidak istiqamah waktu muda, tak duduk macam ni, tak mujahadah melawan hawa nafsu, tak riyadhahkan hati dia sungguh-sungguh dengan latihan-latihan yang berat untuk dapat kedamaian jiwa. Apabila umur kita meningkat, benda tu hak jahat dah jadi sebati dengan darah daging kita, dia melekat, payah nak buang. Melainkan orang yang bersungguh-sungguh. Macam ustaz dia pergi mengajar di masjid, tali habaq lah masjid tu kan, ada rakaman ni kan. Kadang-kadang hak yang rapat-rapat dengan ustaz tu, hak yang pegawai besar-besar tu, pegawai polis besar, pegawai tentera besar, pegawai kerajaan besar, pengarah apa dah Kuala Lumpur kan, duk mengaji kat tu lah. Haji pasal apa? Datuk pasal apa? Rajin sungguh sembahyang jemaah. Datin tak boleh buat apa dah. Buat apa rumah? Dia mak tu. Kan? Awak duit banyak, awak tak kipas dua? Takut ustaz. Kita gelak-gelak sikit malam ni. Sungguhkah yang saya cakap? Jawab sendirilah. Jadi adik-adik yang ada depan ni, mujahadah, istiqamah dengan amalan supaya suci nafsu kita. Bukan kata hak tu pun tak boleh nak buat apa dah. Boleh. Amal tu diberi pahala. Tetapi kita tidak mendapat pati ilmu tasawuf, iaitu kenikmatan kerohanian, bermusyahadah, memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas dunia tu, tak dapat. Rugi. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, manakala baik kelakuan dengan manis pula, dengan manusia pula, ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu, bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak. Ini ta'rif yang dinamakan baik kelakuan dengan manusia. Apa dia? Jangan paksa orang turut kita, terutamanya nak mengajak nanti kan, nak mengajak. Jangan paksa orang suruh hormat kita, jangan paksa orang suruh tunduk kat kita. Sebaliknya sampaikan ilmu tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni ada yang boleh menerima, alhamdulillah, itu taufik daripada Allah. Ada yang tak boleh terima, serahkan kepada Allah. Kita tak ada apa, tak ada kena-mengena dengan tu. Kita sampaikan saja. Begitulah juga dengan percakapan kita. Kalau orang tak terima, kena belapang dada. Kerana manusia ni bukan sama. Kadang-kadang anak kita sendiri pun tak terima cakap kita, cakap ayah dia. Jadi didik diri kita untuk melayani kehendak orang. Jangan bentukkan diri kita untuk jadikan manusia ni hamba-hamba untuk melayani kita. Jangan. Itu sifat takabur. Itu yang dimaksudkan dengan akhlak yang baik ataupun kelakuan yang baik dengan manusia. Dahulukan segala percakapan orang lain, terutamanya orang yang tua. Biar pakcik, Tok Wan tu cakap dulu, haji tu cakap dulu. Ingat sungguh-sungguh dua benda ni. Kalau tidak, hafalan Quran kita tu tak bermanfaat. Ingat, jahil ni ada dua. Jahil ni ada dua unsur. Bukan, ya betul, maksud kita mengaji, kita menuntut ilmu, kita ada ilmu agama, kita ni orang alim,
tetapi alim pada zahir. Dia ada jahil pada zahir dan jahil pada hakikat. Hak yang ustaz nak abang ni jahil pada hakikat. Orang yang berilmu dia sombong. Kadang-kadang mulut daripada orang-orang yang fasik itu menegur dia. Dan perkataan-perkataan daripada orang yang fasik itu betul. Tapi orang yang berilmu dia tak terima. Pasal apa? Pasal dia ada satu jahil lagi dalam hati dia. Yang mana jahil ta'ti ni diasah kalih dua. Yang pertama hasad, yang keduanya perongeh ataupun cepat marah. Jangan biar ada ni kalau nak hafal Quran. Jangan ada hasad. Kalau orang lain Tuhan bagi kelebihan, hak tu nikmat Allah pada dia. Kita yang tak dapat kelebihan tu sebab Tuhan tak bagi, tapi Allah Taala bagi yang lain. Kepada kita, apa yang kita dapat dia tak dapat. Apa yang dia dapat kita tak dapat. Hak tu perkara normal, perkara biasa. Kalaulah semua dalam dunia ni nak kepada kita semua, mana boleh hidup? Tak boleh hidup lagu tu. Dia mesti kena orang lain dapat, ada sebahagian kita dapat. Ada kita dapat banyak, orang lain dapat sikit, ada orang lain dapat banyak, kita dapat sikit. Yang ni kena terima. Kena terima dalam hati. Saya hafal setiap malam Quran, boleh ciput. Yang kawan tu lepas subuh saja dia hafal, boleh banyak Tuhan bagi kat dia. Kita kena menerima yang siput tu. Kemudian akal kena bergerak. Yang dapat sikit tu pasal apa? Kena kaji, kena cari jalan macam mana yang sikit tu nak jadi banyak. Kita ikhtiar sendiri, baru jadi manusia. Kalau tidak ada jahil lagu tu lah, walaupun ada ilmu, kerana ada hasad. Yang kedua, jangan cepat marah. Walaupun nasihat tu datang daripada orang yang bermartabat sampah masyarakat. Penagih dadah mana nasihat, adik, janganlah adik ni hafal Quran, kena semayang awal sikit contohnya. Jangan tengok langsung siapa nasihat tu. Penagih dadah ke apa, kena terima. Kena terima. Betul ya abang cakap. Yang tu dulu baru akan jadi alim dua pihak. Yang pertamanya alim nisbah ilmu, yang keduanya alim nisbah rohani. Yang tu. Jadi apabila ada yang tu dalam hati kita, kita akan terbentuk lagu ni. Setiap orang kita akan layani dengan baik, dan kita tidak akan memaksa orang untuk melayani kita. Baru dia boleh. Okey, habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, masuk dah Aisyah. Masuk dah? Masuk dah? Belum lagi sikit lagi. Nasihat ke-18, hakikat ubudiyah, yang sebenarnya dikatakan kehambaan. Jadi kita ni hamba Allah. Hamba Allah yang sebenar tu macam mana? Jadi Al-Imamul Ghazali nak cerita di sini, nak bagi nasihat. Wahai anakku yang tercinta, kemudian engkau bertanya kepada aku tentang hakikat ubudiyah. Kemudian engkau telah bertanya tentangku tentang yang sebenarnya yang dikatakan kehambaan, yang dikatakan hamba Allah tu. Ubudiyah itu mengandungi 3 perkara. Kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar ni ada 3 perkara. Kita buat 3 perkara ni, mesti kita hamba Allah taala yang sebenar. Pertama, menjaga hukum syariat. Kena jaga halal haram. Macam hari ini orang tak jaga halal haram. Dia rajin baca Quran, tapi dia pakai tudung cara yang haram. Dia rajin berzikir, tetapi mulut dia tak berhenti-berhenti mengumpat orang. Kita kena jaga halal haram. Kena bersifat dengan warak. Ada orang, dia kata, Ustaz, saya tak mau warak. Dia tak faham warak tu. Dia ingat warak ni jalan tunduk kot. Kan? Pegang biji tasbih besar ni, warak, pakai jubah sentiasa. Warak ni tak ada kena-mengena dengan pakaian. Ta'rif warak tu iaitu orang yang menjaga diri dia daripada perkara yang haram dan syubhat. Dan warak ni dia ada peringkat-peringkat dia. Ada warak pada bahagian ni tapi tak warak pada bahagian ni. Ada yang warak pada bahagian nu tapi tak warak pada bahagian tu. Ada yang warak sekaliannya, yang sempurna warak dia. Jadi kita kena bersifat dengan warak. Dia ada pergaulan, dia ada batasan dia. Laki perempuan dia ada batasan dia. Kena bersifat dengan warak, barulah kita hamba Allah Taala yang sebenar, yang ada satu faktor untuk menjadi hamba Allah. Kalau tak bersifat dengan warak, tak jadi hamba Allah. Segala amal kita bocor dengan perkara haram yang kita buat.
No? Pakaian kita kena jaga. Walaupun kita pakai jeans, walaupun kita pakai t-shirt ke apa, tetapi bersifatlah dengan warak, iaitu yang menepati syariat. Begitulah juga orang perempuan. No? Tutup aurat, tutup sungguh-sungguh. Masuk dalam kubur ni hang pakailah fashion apa pun hang nak pakai bikini dalam kubur tu sentiasa pun ikut sukalah. Kan? Lah jangan, ada peraturan. Kadang-kadang kita kesian orang yang kuat puasa, kan? Kalau saya duk mengajar ni pejabat kerajaan tu, puasa tak berhenti. Tapi dia punya lipstick itu tabarrush muka tu, setan pun berkenan. Dia tak jaga muka dia daripada benda yang haram. Tapi dia puasa. Bukan nak salah tang puasa tu, tang tu. No? Jadi dia tak masuk lagi sebagai hamba Allah Ta'ala. Satu faktor dia tak jaga. Kita kena jaga. Kena mengaji undang-undang agama kita, hukum fiqh. Bukannya teruk sangat sampai kena tutup tu sampai tak boleh nak pergi kerja. Tak. Kerana hukum Islam ni dia sesuai dengan zaman. Dia ada benda khilaf dia ada kaedah dia ada qawaid dia. No? Baik. Kemudian yang keduanya, redha dengan qada qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Redha dengan qada, ketentuan, qadar, ketetapan yang Tuhan takdirkan kepada kita, dan pembahagian-pembahagian daripada Allah. Jadi kita ni terbentuk daripada qada dan qadar Allah. Sekarang ni kita jadi apa? Itulah qada dan takdir Allah Ta'ala kepada kita. Apa yang kita kena, itulah qada dan takdir yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita. Hari ini dah jadi satu trend orang nak cari hikmah takdir yang Tuhan kenakan pada kita. Tengok dalam IG macam-macam. Redalah dengan takdir Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih pada kamu apa macam-macam lah, bahasa-bahasa indah apa semua kan. Yang mana semua perkara tu kalau kita cari boleh menjejaskan hubungan kita dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia suruh kita akui kata Allah Ta'ala ni Tuhan yang esa. Yang ni dulu. Sifat apa? Sifat wahdaniyah. Sifat esa. Jadi apabila kita kenal satu perkara tu, adakah mai daripada Tuhan yang lain? Tak. Mana ada dah Tuhan satu tu. Jadi Allah Ta'ala pilih kita dalam takdir dia nak bagi kita kenal satu perkara yang kita tak suka. Adakah perkara tu kena untuk selama-lamanya? Tak, atas dunia saja. Pasal apa Tuhan bagi kita kena? Kerana Tuhan nak tukar dengan satu benda yang mahal. Apa dia? Sabar, ataupun syukur, ataupun redha. 3 ni saja. Kalaulah manusia ni, akal dia, pusat akal dia, fikiran dia, dia nak senang dunia, dia memang cari macam-macam lah. Tapi dunia bukan tempat kita nak senang. Buat api macam mana pun, kaya api macam mana pun, memang tak senang. Yang tempat kita senang dalam kubur. Tempat kita senang akhirat, dalam syurga. Tu tempat senang, dan juga tempat paling susah, dan tempat paling susah. Jadi kalau orang yang manhaj pemikiran dia nak akhirat, dia tak kisah kena apa pun. Pasal dia bukan nak duduk sini. Pegang yang ni dulu. No? Sebab tu kita kena redha dengan qada dan qadar, pembahagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesusahan Tuhan jadikan kesenangan. Innamal usri yusra. Di dalam kesusahan, kejadian susah tu mesti ada senang. Apabila kita ditimpa kesusahan, adakah nyawa kita akan terlucut? Tak. Ada lagi. Adakah nafas kita akan jadi kurang? Tak. Macam tu juga. Tapi bala kesusahan tu datang. Maksudnya dalam kita duk menanggung kesusahan tu mesti ada senang. Itu kehidupan atas dunia yang siapa-siapa pun tak boleh keluar daripada hukum yang Tuhan tetap. Kesenangan yang sebenar lepas kita mati. Nak dapat kesenangan yang sebenar, kena redha dengan qada, qadar dan segala pembahagian rezeki yang Tuhan tetapkan kepada sekalian makhluk. Tak boleh berhasad. Baru senang selepas daripada kita mati. Itu asas dia, asas yang paling mudah saya bagi. Kita duduk atas dunia ni, kita fikir apa dia. Nak senang dunia kan nak senang akhirat? Kalau nak senang akhirat,
Apa-apa yang berlaku pada kita di atas dunia ni, sabarlah, sah saja. Redalah. No? Yang tu. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, dia akan reda dengan qada Allah, dia akan reda dengan takdir Allah, dia akan reda dengan pembahagian-pembahagian yang Allah taala berikan. No? Ketiga, bahawa engkau mencari keridhaan Allah taala walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Kita dahulukan benda yang Tuhan reda daripada benda yang nafsu kita reda. Apa yang Allah taala reda? Allah taala reda kita beribadat. Allah taala reda kita bersabar. Allah taala reda kita bersyukur. Allah taala reda dengan kita dengan berakhlak mulia. Yang tu kita dahulukan daripada kepentingan hawa nafsu kita. Jadi ada tiga ni, barulah seseorang tu hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Wallahu alam. Masuk insya-Allah kan? Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang nasihat ke-19, makna tawakkul ataupun tawakal. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.